Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung bab 7 yaitu keelektrikan dan kemagnetan. Tapi ini satu subtopik yang barulah. Bad hair day. Kita tengok gambar. Jangan teriak. Mesti dah kenal ini siapa. Misalnya tahu dia BTS. Dan Miss cari di Google, dia keluar gambar macam ni. Ini Miss pun dah kenal juga, rasanya BTS juga. Ini pun BTS lah juga tuh. Apa yang Miss mau kamu tengok di sini ialah rambut dia. Rambut dorang ni kenapa macam tu? Pernahkah tidak rambut kamu macam tu? Biasanya perempuan kan? Bila kita setrika baju, kalau kita punya baju kurung tu jenis yang kain licin kan, bila kita setrika baju tu, bila kamu tarik, kamu akan rasa rambut kamu macam tertarik kepada kain itu. So apa yang berlaku itu ada kaitan dengan subtopik yang akan Miss terangkan pada hari ini. Samalah juga dengan rambut ni, Rambut ni dia bukan dia punya hairstylist tolong dia kasih berdiri rambut dia tu, tapi dia berlaku secara spontan pada hari kejadian. Mula-mula dia setting lawak sudah rambut dia tiba-tiba jadi begitu pula. Keluar di gambar jadi lucu. Jadi kita tengok kenapa dia jadi macam tu. Ataupun macam ni. Budak tu punya rambut. Nah, kenapa tu jadi macam tu? Macam ni. Alright. Ini sebenarnya dia gambar daripada video. Budak ni dia main gelongsor ni. Jadi bila dia gelongsor dari atas kan, turun sampai bawah rambut dia berdiri. Apa kaitan dia? Apa yang berlaku sebenarnya? Jadi sebelum kita tahu apa yang berlaku, kita belajar dulu basic dia. Apa yang menyebabkan dia berlaku? Dia ada kaitan dengan charge electrostatic. Elektro datang daripada elektrik. Statik maksudnya tidak bergerak. Jadi bermaksud charge electrostatic ialah charge yang ada kaitan dengan elektrik, tapi elektrik itu tidak bergerak. Elektrostatik ialah kajian tentang charge elektrik yang pegun atau statik. Pegun bermaksud tidak bergerak, statik juga bermaksud tidak bergerak. So, elektrostatik ialah kaji tentang charge elektrik yang tidak bergerak. Terdapat dua jenis charge elektrik statik, iaitu charge positif, iaitu proton, dan charge negatif, iaitu elektron. Jadi ingat, proton charge positif, bukan proton saga, proton wira. Proton dalam kimia, bermaksud charge positif. Dan elektron bercharge negatif. So charge elektrik statik terhasil apabila dua bahan penebat bergeser. Bergeser, tahu kan? Next. Ini adalah struktur satu atom. Semua benda di dunia ini terbentuk daripada atom. Atom. So dalam atom kita ada neutron, ada proton, ada elektron dalam satu atom. Kita lukis pepejal biasanya macam ni kan? Kita lukis pepejal bulat macam ni. Yang kita lukis itu ialah atom sebenarnya. Jadi dalam atom yang kecil ni kita ada elektron, neutron dan proton. Proton charge positif, elektron charge negatif, neutron neutral. Neutral, tiada charge. Dan neutron dan proton terletak di tengah-tengah atom yang dinamakan sebagai nukleus. Nukleus ni dia macam pusat atom tu. So dalam pusat ada neutron, ada proton dan elektron bergerak keliling nukleus. Neutron adalah neutral atau tidak bercas. So kalau dalam satu atom, saya lukis dalam satu atom. Dalam satu atom saya ada 4 positif dan 4 charge negatif. 4 positif, 4 charge negatif. Kalau sama banyak, 4 proton, 4 elektron,
So, kamu rasa dia charge positif kah, charge negatif kah, dia neutral? Okay, so kalau proton charge positif dengan negatif sama banyak, okay, ini adalah neutral. Okay, kalau dalam satu atom, sorry lah, Miss punya lukisan ni susah mau cakap. Okay, katakanlah saya ada 4 proton, okay, dan 2 elektron. Okay, 4 positif, 2 negatif. Jadi atom ini bercas apa? Ion ini bercas apa? Okay, dia bercas apa? Dia bercas positif. Sebab dia mempunyai lebih banyak proton. Okay, so kalau dalam satu ion, okay, dia mempunyai 4 elektron dan 2 proton. So, dia bercas apa? So, dia ada 4 negatif, 2 positif, jadi dia bercas negatif. Senang kan? Okay. So, cas apabila dua bahan penebat digosok bersama, hanya elektron yang berpindah dari satu bahan penebat ke bahan penebat yang satu lagi, manakala proton tidak bergerak. Ingat, bila kita gosok, hanya elektron yang bergerak. Pemindahan elektron menyebabkan cas elektrik terhasil. Okey, kedua-dua bahan penebat menjadi bercas secara statik atau mempunyai cas elektrostatik. Bahan yang menerima elektron bercas negatif. Bahan yang menderma elektron bercas positif. So, macam mana? Kenapa kalau terima elektron dia bercas negatif? Kenapa kalau dia derma elektron dia bercas positif? Okey, saya terangkan macam ni. Okey. Katakanlah, kan, ada satu atom, okay. Mula-mula dia ada 4 positif, 4 negatif. Katakan 4 positif, 4 proton, okay, 4 elektron. Okay, proton, elektron. Okay, sekarang kalau dia terima, boleh terima proton? Tidak boleh, sebab proton tidak akan bergerak. Dia hanya akan derma atau terima elektron. Jadi kalau benda ini terima elektron, katakanlah terima 2 elektron. Okey, dia akan jadi macam mana? Kan? Dia mula-mula ada 4 positif, 4 negatif, kan? 4 cas negatif. So, kalau dia terima lagi 2 cas negatif, dia akan jadi ada berapa cas negatif? Dia tetap ada 4 proton, tapi dia ada 6 elektron, iaitu yang cas negatif. Betul? Kan? Sebab dia terima 2. Jadi, macam mana? Jadi, dia sekarang bercas apa? Dia mempunyai lebih banyak elektron. Jadi, dia bercas negatif. Bahan itu menjadi bercas negatif. Okey, senang sahaja. Okey, katakanlah saya ada 4 benda ni ada 4 proton, 4 elektron pada asalnya. 4 proton, 4 elektron. So, kalau dia derma 2 elektron dia. Dia derma 2 elektron, dia akan jadi berapa? Dia tetap ada 4 proton, tapi dia tinggal 2 elektron. Kan? So, kalau macam ni, dia menjadi bercas apa? Cas positif kah cas negatif? Dia akan jadi cas positif. Sebab dia mempunyai lebih banyak proton. Alright, jadi apa yang dicakap di depan? Bahan yang menerima elektron bercas negatif. Bahan yang menderma elektron bercas positif. Okey, sebab elektron itu sendiri bercas negatif. Okey. So, next, sifat-sifat cas elektrik statik. Okey. Positif dengan positif, negatif, negatif, positif, negatif. So, daripada gambar ni, Miss mau kamu fikir apa yang kamu boleh terangkan daripada gambar aja ni. Okey.
Maksud gambar ini, cas yang sama saling menolak. Okey. Cas yang berlawanan menarik antara satu sama lain. Kau tengok gambar ni. Positif dengan positif dia jauh kan? Negatif dengan negatif dia jauh. Tapi kalau positif jumpa negatif, dia akan melekat. Okey. Kita tengok apa kaitan cas elektrostatik ni dengan kehidupan harian kita. Okey. Apabila sebiji belon getah yang berisi udara digosokkan pada rambut yang kering, okey. Elektron, kamu tengok gambar ni, rambut budak perempuan ni melekat kepada belon tu. Okey. Kalau biasanya kamu ambil belon pergi dekat dengan rambut kamu, tidak ada apa-apa yang akan berlaku. Tapi kalau kamu pegang belon tu, gosok di rambut yang kering, bukan yang ada gel, bukan ada pomade apa semua. Yang kering, kamu gosok and then kamu tarik, rambut tu akan ikut di belon tu. Macam gambar ni lah. Okay. So apa yang berlaku apabila gosok belon yang berisi udara digosokkan pada rambut yang kering, elektron daripada rambut akan berpindah ke belon. Elektron daripada rambut, okay, cas negatif sini akan pindah ke belon. Okey. Dan belon akan menjadi bercas apa? Coba fikir dalam masa 5 saat fikir. Kalau elektron dari rambut pindah, dia jadi cas apa? 5, 4, 3, 2, 1. Dia menjadi bercas positif sebab dia kehilangan elektron. Okey, akibatnya belon yang bercas ini boleh menarik rambut yang sedikit bercas positif kerana kehilangan elektron. So bila ini rambut ni dia kehilangan elektron, dia menjadi cas positif kan? Okey. Pada masa yang sama, belon yang terima elektron dia akan menjadi cas negatif. Kan? So bila kamu tarik belon itu, okey, disebabkan dia berlainan cas, so dia akan saling menarik. Sebab itulah rambut akan melekat ke belon. Okey. Saya harap boleh faham. Okey. Next kita akan tengok video. Kalau kita boleh pergi sekolah, Miss akan bawa kamu buat aktiviti yang ada kaitan dengan cas elektrostatik. Tapi memandangkan kita duduk di rumah, kamu boleh try sendirilah guna belon kah, apakah. Okey. Kita tengok video dari yang Miss buat dengan kelas lain lah sebelum ni. Okey. Tengok dia punya, kau tengok. Dia tidak sentuh belon tu, tapi belon tu boleh menarik tin minuman tu. Okey, sebelum tu diorang gosok belon tu di rambut. Okey, menyebabkan belon tu menjadi bercas. Alright, kita tengok yang seterusnya. Okey. Ini dia guna sudip nasi. Okey, dia gosok dulu di rambut. Kita tidak nampaklah sebelum tu dia sudah gosok. Lama diorang gosok di rambut. Okey. Lepas tu kamu tengok apa yang berlaku pada sudu. Dia mengambil masa yang agak panjang sedikit lah. Tapi coba tengok. Okey. Bergerak sudah sudut tu. Dia tidak sentuh tu. Dia sudip tu yang menarik sudut tu untuk bergerak. Disebabkan sudip itu sudah menjadi bercas. Jadi dia boleh tarik sudut tu. Jadi benda ni kalau kamu belajar sebenarnya dia ialah cas elektrostatik. Tapi kalau kamu cakap, kalau kamu lah buat di rumah kan, kau bagi tahu orang yang tidak pernah belajar tentang cas elektrostatik ni, kamu cakap, okay, saya mau buat magic. Lepas tu, kau kasih tunjuk. Terus dia orang akan kagum. Wah, magic lah. Padahal dia ialah sains. Okay. So, next. Okay, ini sudah. Okay, elektroskop. Elektroskop ialah satu alat yang digunakan untuk mengesan cas elektrik yang kecil. Maksudnya kita mau kesan benda tu ada cas ke tidak, kita boleh letak di atas elektroskop lah, di ceper dia ni. Okay, so ini adalah dia punya label. Ceper logam, penebat, bekas logam, rod logam, kerajang emas, maksudnya kepingan emas lah, plat logam. Okay. Dan okay, next. Kerajang emas mencapah
Apabila bahan bercas positif atau negatif disentuh pada bahagian ceper logam. Mencapa bermaksud mula-mula dia tertutup macam ni, dua keping, okey, dua keping ceper logam. Okey. So mencapa maksudnya dia terbuka macam ni. Tengoklah di sini gambar aja ni. Okey. So kerajang emas tidak mencapa kalau kita letak jalur yang neutral. Okey, kalau benda ni neutral, kerajang emas tidak mencapa kerana cas positif dan cas negatif tertarik antara satu sama lain. Okey, dia tidak, sebab ini di sini positif negatif ini kan sama balance. Jadi dia saling menarik, so dia tidak akan terbuka lah. Tapi kalau kamu letak jalur yang bercas positif, okey, ini cas positif kan? Elektron daripada sini mula-mula ada cas negatif kan? Lepas tu elektron tu bila dia ada positif di atas, jadi dia tertariklah elektron tu, menyebabkan di bawah ini tinggal yang positif. So kalau positif jumpa positif, dia akan terbuka. Alright. Kalau kamu letak jalur yang bercas negatif, apa yang berlaku? Disebabkan sini mula-mula dia balance, okey, dia tertutup. Balance. Tapi bila kamu letak yang cas negatif, okey, elektron tu akan bergerak ke bawah sebab di bawah ni ada positif. So negatif ni akan tertarik ke bawah. So dia banyak menyebabkan sini jadi negatif, banyak negatif. So benda ni akan terbuka, mencapa. Okey? Next. Contoh elektrostatik dalam kehidupan harian, okey. Kenapa, macam mana terjadinya kilat? Okey. So kita tengok bahagian atas awan bercas positif dan bahagian bawah awan bercas negatif seperti dalam gambar. Kita tidak akan nampak. Kamu tidak akan tengok awan, cas positif lah, cas negatif lah. Kita nak nampak. Okey, tapi begitulah dia. Okey. Dan di permukaan bumi ni semua penuh dengan cas positif. Jadi bila di sini kan banyak sudah cas negatif, so dia mau turun sebab di bawah ni ada positif menarik dia. Okey, so dia akan cari jalan. Okey, bila satu saja elektron ini dapat cari jalan untuk turun, okey, yang lain tu akan ikutlah ramai-ramai, banyak-banyak cas elektron turun, cas negatif turun satu kali, dia akan menyebabkan berlakunya kilat. Sebab itu bila hujan dan banyak kilat, kita tidak disuruh berdiri di bawah pokok sebab pokok ni tinggi dan dia banyak cas positif. So bila dia banyak cas positif, dia akan menarik, okey, dia akan menarik cas negatif turun. Jadi besar kemungkinan akan dipanah oleh kilat lah kalau kamu kalau kamu berdiri di bawah pokok masa banyak kilat. Okey. Next. Mau habis sudah nih. Okay. Kapal terbang yang terbang melalui udara dan awan akan tercas akibat geseran. Geseran dengan udara, so kapal terbang tu di luar dia menjadi bercas. So tayar kapal terbang telah dibina khas untuk mengalirkan cas ke bumi semasa mendarat. Dia landing sahaja, dia akan terus buang dia punya cas yang dia kumpul masa dia di langit. Okay? Dia punya tayar tu dibuat khas. Okey, sudah. Alright, so sampai sini sahaja kita punya perbincangan. Kita akan jumpa minggu depan. Thank you. Bye-bye.